Bulan Sabit Merah Malaysia. Sejarah. Persatuan Bulan Sabit Merah Malaysia (PBSM) adalah satu pertubuhan sukarela yang ditubuhkan pada tahun 1948. Persatuan ini diiktiraf Kerajaan Malaysia pada tahun 1957 dan Persatuan Palang Merah Antarabangsa pada tahun 1963. Pendahuluan. Sebelum merdeka, Persatuan Bulan Sabit Merah Malaysia (PBSMM) yang dinamakan Palang Merah ketika itu telah pun wujud di Persekutuan Tanah Melayu. Di bawah penjajahan British, ia dikenali sebagai a branch of the British Red Cross. Peperangan Dunia Kedua dan waktu pemerintahan Jepun telah memusnahkan beberapa kawasan di dalam negara kita dan ramai rakyatnya hidup dalam kemiskinan dan penderitaan. Laporan tahunan Persatuan Palang Merah British bagi tahun 1945 dalam perenggan penutup dan mencatatkan, akibat peperangan, Borneo Utara adalah kawasan yang teruk dilanda kemusnahan di Tenggara Asia dan penduduknya menanggung derita yang amat sangat semasa pemerintahan Jepun. Oleh yang demikian, peluang bagi aktiviti-aktiviti Palang Merah adalah banyak dan sekarang oleh kerana asasnya telah diwujudkan, adalah diharapkan bahawa ianya akan berkembang dalam tahun-tahun akan datang. Cawangan Sabah. Bukti-bukti dokumen yang ada dalam arsip Persatuan Palang Merah British menunjukkan bahawa cawangan Palang Merah pertama di Sabah iaitu ditubuhkan pada bulan April 1948. Cawangan Sarawak. Palang Merah pertama ditubuhkan dalam bulan April atau Mei tahun 1948. Walaupun mengikut rekod satu permohonan rasmi mewujudkan cawangan Palang Merah di Sarawak telah dibuat lebih awal, iaitu pada bulan Februari 1948. Cawangan Semenanjung Malaysia. Unit Palang Merah yang pertama ditubuhkan di Pulau Pinang dalam tahun 1950 yang kemudiannya menjadi satu cawangan. Dalam bulan Februari 1951, cawangan Persekutuan Tanah Melayu telah ditubuhkan dengan bantuan Miss Jordan dan Miss Johnson serta dua orang pegawai medan Palang Merah British, manakala Palang Merah Pahang telah ditubuhkan pada tahun 1952. Penukaran nama. Pada 5 September 1975, Persatuan Palang Merah Malaysia telah ditukar nama kepada Persatuan Bulan Sabit Merah Malaysia selaras dengan kebenaran penukaran nama Akta Persatuan Palang Merah Malaysia kepada Akta Persatuan Bulan Sabit Merah Malaysia Akta 1975 oleh Parlimen Malaysia. Prinsip Bulan Sabit Merah yang pertama iaitu kemanusiaan untuk berusaha mencegah dan meringankan kesengsaraan, melindungi nyawa dan kesihatan serta menentukan penghormatan sesama manusia. Ia memupuk kesefahaman, kesahabatan, kerjasama dan kedamaian yang kekal antara manusia. Yang kedua iaitu saksama, tidak membezakan bangsa, kaum, agama, darjat atau pendapat politik dalam kegiatannya. Tujuan asasnya ialah meringankan kesengsaraan individu dan mengutamakan bantuan. Yang ketiga, berkecuali, untuk mempertahankan kepercayaan yang terletak padanya. Persatuan tidak menyebelahi mana-mana pihak yang bermusuhan dan tidak menyertai pertikaian yang bercorak politik, perkauman, agama dan ideologi. Yang keempat, iaitu kebebasan. Walau berupa badan tambahan kepada pihak yang berkuasa awam dan tertakluk pada undang-undang negaranya, Persatuan tetap menjaga kebebasannya dalam segala tindakannya yang berasaskan peri kemanusiaan. Pertolongan cemas, rawatan kecemasan. Pertolongan cemas atau bantuan awal yang diberikan kepada mangsa selalunya dapat membantu menyelamatkan nyawa mangsa. Pertolongan cemas ditakrifkan sebagai bantuan atau rawatan awal yang diberikan kepada seseorang yang mengalami kecederaan dalam sebarang kemalangan atau sakit secara mengejut sebelum ketibaan ambulans, doktor atau pakar perubatan sebelum mangsa dihantar ke hospital. Dalam kebanyakan kes kecemasan, rawatan bantuan pernafasan mulut ke mulut iaitu CPR amat penting diberikan kepada mangsa.
Ia bertujuan mencegah kerosakan otak sebelum menerima bantuan perubatan. CPR mempunyai dua matlamat, iaitu mengekalkan aliran darah ke seluruh anggota badan dan mengekalkan aliran udara masuk dan keluar ke paru-paru. CPR adalah teknik mudah yang hanya memerlukan peralatan minimum. Anda hanya perlu, yang pertama, memberi tiupan ke dalam mulut mangsa untuk menolak masuk udara beroksigen ke dalam paru-paru. Ini akan menyerapkan oksigen ke dalam saluran darah. Yang kedua, memberi tekanan di dada mangsa untuk membuatkan darah mengalir di dalam badan. DRABC adalah 5 langkah mudah untuk melakukan CPR. DRABC membawa maksud: D. Danger, bahaya. R. Respon, tindak balas. A. Airway, saluran pernafasan. B. Breathing, pernafasan. Dan C. Circulation, peredaran darah. D. Danger, bahaya. Nilai situasi yang berlaku bergantung dengan tempat kejadian. Alihkan benda yang boleh mendatangkan bahaya kepada anda dan mangsa. Cuba minta bantuan kalau perlu untuk mengawal keadaan. R. Respon, iaitu tindak balas. Periksa tindak balas pesakit. Kejutkan pesakit, tepuk bahu dan jeritkan. Awak okey? Letakkan pesakit berbaring terlentang di atas permukaan yang padat. Jika tiada tindak balas, hubungi ambulans 999 atau 991. Seterusnya, A. Airway, saluran pernafasan. Lakukan teknik angkat dagu dan dongak kepala. Buka salur nafas pesakit secara mendongakkan kepala dengan satu tangan, manakala dagunya diangkat dengan tangan yang satu lagi. Periksa kalau lidah mangsa mengganggu laluan pernafasannya. Alihkan lidah mangsa jika ia menghalang pernafasan. B. Breathing, pernafasan. Dekatkan pipi anda dengan hidung dan mulut mangsa. Lihat ke arah dada pesakit. Lihat, dengar dan rasa pernafasan mangsa selama 5 hingga 10 saat. Jika tiada pernafasan, picit hidung mangsa sehingga tertutup dan beri 2 hembusan penuh ke dalam mulutnya selama 2 saat setiap hembusan. C. Circulation, peredaran darah. Jika tiada tanda pernafasan normal, batuk atau sebarang pergerakan pada mangsa, mulakan tekanan di dada pesakit. Letakkan tangan anda di tengah dada, iaitu tulang sternum, yang ini hulu hati mangsa. Tekan ke dalam antara 1.52 inci atau kira-kira 5 cm sebanyak 15 kali pada kadar 80,100 kali seminit dengan kiraan dan 1 dan 2 dan 3 sehingga dan 15. Teruskan dengan 2 hembusan dan 15 kali tekanan sehingga bantuan perubatan tiba.